Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu ingin berkongsi berkaitan dengan pertolongan cemas Part 2. Jom explore ilmu asas menyelamat dengan saya, iaitu Cikgu Ruzilawati. Zombie apocalypse. Dalam video ini kita akan mengetahui cara-cara pengendalian asas pertolongan cemas atau first aid. Dia juga ada kaitan dengan penerangan berkaitan dengan peti pertolongan cemas dan beberapa jenis pertolongan cemas. Kenapa perlu bantuan asas pertolongan cemas? Kita semua perlu mempelajari teknik di waktu kecemasan, cara mengenal peti pertolongan cemas dan prosedur menyelamatkan nyawa dan melaksanakan pertolongan cemas sementara menunggu doktor atau ambulans tiba. Ciri-ciri seorang ahli pertolongan cemas adalah mempunyai tajam penglihatan, pantas bertindak dan cekap. Kelebihan pertolongan cemas. Apakah kelebihan pertolongan cemas? Yang pertama adalah untuk mengelakkan kecederaan. Yang kedua, menyelamatkan nyawa. Yang ketiga, menghalang keadaan menjadi lebih teruk. Yang keempat, mempercepatkan pemulihan atau penyembuhan. Dan yang kelima adalah pertolongan cemas dapat membantu memberi rawatan sebelum ketibaan ambulans atau pakar perubatan. Seterusnya kita pergi kepada langkah-langkah kecemasan semasa berhadapan dengan situasi cemas. Adakah anda pernah berhadapan dengan situasi cemas? Apa yang perlu dilakukan? Panggil kawan, panggil orang yang berada di sekeliling kita atau sebagainya. Yang pertama, kita perlu mencari punca kejadian tanpa membahayakan nyawa sendiri. Yang kedua, mententeramkan dan melindungi mangsa daripada bahaya yang selanjutnya. Yang ketiga, menghantar balik ke rumah atau ke hospital jika perlu. Jadi, anda semua perlu melihat kepada situasi yang sedang berjalan ataupun situasi cemas yang sedang berlaku. Bahan dan peralatan dalam peti pertolongan cemas. Dalam peti pertolongan cemas sepatutnya ada bahan tersebut, iaitu kain pembalut luka, gauze, kain tekap, kapas yang sudah dinyah kuman atau steril cotton, putik kapas, gunting kecil stainless steel, pin penyelamat, bandage, kain segitiga, plaster, jangka suhu, iodine, larutan antiseptik, surgical spirit atau larutan nyah kuman, Ventolin inhaler atau penyedut Ventolin untuk pesakit asma, smelling salt
atau garam bawang untuk pesakit yang pengsan, ubat tahan sakit atau pening kepala, krim antiseptik, forceps iaitu penyepit untuk mengeluarkan selumbar, ubat titik untuk mata, ubat titik untuk telinga, minyak panas atau minyak berangin, krim untuk lecuran ringan, botol panas atau botol sejuk untuk menahan daripada sakit. Peti pertolongan cemas perlu diselenggara 2 kali sebulan. Gambar raja 1 ini adalah peralatan asas peti pertolongan cemas. Seterusnya kita pergi kepada lokasi peti pertolongan cemas. Di manakah anda biasa lihat peti pertolongan cemas? Peti pertolongan cemas perlu diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan diambil. Yang kedua adalah jauh daripada kanak-kanak, tidak berkunci, mempunyai senarai bahan-bahan dan peralatan serta tarikh luput yang ditampar di luar peti pertolongan cemas. Mempunyai manual pertolongan cemas dan bahan dan peralatan perlu ditukar sekiranya sudah luput atau berlaku sebarang perubahan tekstur atau warna atau bau. Seterusnya kita pergi kepada teknik atau prosedur menyelamatkan nyawa. Yang pertama adalah CPR atau pernafasan dari mulut ke mulut. Pertolongan ini digunakan untuk memulihkan pernafasan dan memberikan tekanan berkala pada bahagian tengah dada sehingga pelanggan pulih. Sementara menunggu kehadiran ambulans atau paramedik. Apakah teknik pertolongan cemas? Yang pertama adalah pernafasan dari mulut ke mulut iaitu CPR. Langkah-langkahnya ialah yang pertama, periksa keadaan mangsa. Yang kedua, pastikan saluran pernafasan mangsa tidak tersumbat. Bersihkan mulut. Dongakkan kepala ke belakang dengan perlahan dan angkat rahang ke atas. Picit hidungnya. Yang ketiga, tarik nafas anda dan hembus dengan 4 kali hembusan sehingga rongga dada mangsa naik ke atas. Dan yang keempat adalah dengar pernafasan pesakit dan periksa denyutan nadi pesakit di antara arteri karotik. Sekiranya masih tiada denyutan nadi, teruskan memberi bantuan pernafasan sehingga 5 saat sehingga pesakit pulih atau bantuan perubatan tiba di tempat kejadian. Itu adalah langkah-langkah CPR atau pernafasan dari mulut ke mulut. Seterusnya adalah pertolongan cemas untuk mangsa yang tercekik atau abdominal thrust. Ini adalah gambar di mana kita perlu pastikan apa yang menyebabkan mangsa tercekik. Langkah kedua adalah letakkan kedua tangan atas abdomen mangsa dengan kemas. Dan langkah yang ketiga adalah genggam seperti penumbuk dan tekan ke atas di abdomen mangsa beberapa kali sehingga makanan atau benda asing terkeluar melalui mulut
mangsa. Okey, seterusnya, antara jenis-jenis pertolongan cemas yang lain adalah kekejangan otot. Kekejangan otot biasanya disebabkan oleh sakit secara tiba-tiba. Otot atau sekumpulan otot bersimpul. Keadaan terlampau sejuk. Contohnya bila keadaan terlampau sejuk seperti semasa berenang. Dan cara rawatannya adalah sapu dengan minyak panas dan urut dengan perlahan-lahan di kawasan yang kejang supaya urat tadi dapat dilegakan. Seterusnya adalah pertolongan cemas sekiranya disengat serangga berbisa atau gigitan binatang berbisa. Yang pertama adalah kenal pasti serangga yang menyengat mangsa dan tahap bisa serangga tersebut. Kita boleh melihat dan merasa dengan jari untuk kesan bengkak, kemerahan, panas dan sakit. Mungkin tempat yang digigit akan berasa panas. Yang kedua langkahnya adalah cuci bekas sengatan dengan larutan antiseptik dan sapukan krim antiseptik atau ubat untuk sengatan. Dan yang ketiga adalah letak mangsa di tempat pengawasan atau rujuk kepada doktor sekiranya perlu. Seterusnya adalah jenis-jenis pertolongan cemas yang lain, iaitu kecederaan akibat terkena benda panas atau api. Terdapat tiga darjah kesan terbakar. Kita pergi dulu kepada terbakar darjah pertama. Bila darjah pertama, mangsa akan kemerahan yang hanya melibatkan lapisan epidermis sahaja. Jadi rawatannya ialah lalukan air sejuk di bahagian yang cedera. Sapukan dengan krim antiseptik dan balut dengan gauze jika perlu. Itu untuk terbakar darjah pertama. Terbakar darjah kedua pula iaitu melecur dan bahagian lecuran mengandungi air dan melibatkan lapisan dermis. Dan terbakar darjah ketiga ialah kecederaan yang melibatkan bahagian otot dan tulang. Cara rawatannya sama. Cara rawatan untuk terbakar darjah kedua dan darjah ketiga adalah sama dengan terbakar darjah pertama. Sekiranya perlu, tunggu rawatan atau bolehlah ke hospital untuk mendapatkan rawatan daripada paramedik. Seterusnya adalah kejutan elektrik akibat menggunakan alat elektrik yang rosak. Mangsa yang terkena kejutan elektrik bolehlah meminta pertolongan daripada orang lain dan
Dan orang itu akan tutup suis dan cabut plug dengan segera. Yang kedua, gunakan bahan penembat semasa memberi pertolongan. Beri pertolongan bantuan pernafasan. Tenangkan pesakit. Rehatkan pesakit dan hantar ke hospital jika serius atau mangsa dalam keadaan yang serius. Seterusnya adalah benda asing dalam mata. Apabila sesuatu benda asing masuk ke dalam mata, biasanya simptom yang akan terjadi kepada mata ialah sakit mata, mata merah dan berair. Yang pertama, rendamkan mata dalam sebesen air sejuk yang bersih sehingga mata merasa selesa. Dan yang kedua, sekiranya benda asing di bahagian bawah mata, cuba keluarkan dengan menggunakan putik kapas dengan menarik bahagian bawah mata itu. Maksudnya di sini kita akan tarik bahagian bawah mata dan kita akan menggunakan putik kapas untuk mengeluarkan benda asing yang termasuk di dalam mata anda. Seterusnya adalah pertolongan cemas sekiranya calar atau luka. Sekiranya anda luka atau calar, biasanya simptomnya adalah bengkak, merah dan berdarah dan rasa perih. Pertolongan cemas yang boleh dibuat adalah yang pertama adalah cuci luka atau calar dengan larutan antiseptik. Dan yang kedua adalah balut luka atau calar dengan gauze supaya darah sudah tidak keluar. Seterusnya adalah pendarahan hidung. Cara merawat atau pertolongan cemas untuk pendarahan hidung ialah yang pertama, dudukkan mangsa. Yang kedua, condongkan kepala ke hadapan agar darah dapat menitik ke bawah dan tadah dengan mangkuk. Jangan dongakkan kepala ke atas untuk mengelakkan darah mengalir masuk ke dalam rongga pernafasan atau mulut. Yang ketiga adalah picit bahagian bawah tulang rawan hidung sambil, maafkan saya di sini typing error, sambil menyuruh pesakit bernafas melalui mulut. Tuangkan dengan ketulan ais yang dibungkus di hidung, dahi dan tengkuk. Dan yang kelima, hantar mangsa ke hospital sekiranya keadaan mangsa serius. Seterusnya adalah pertolongan cemas pengsan untuk mangsa yang pengsan. Terdapat dua kes. Yang pertama, sekiranya mangsa belum pengsan. Apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, dudukkan pesakit sambil memegang bahunya, tundukkan kepalanya ke bawah di antara dua lutut untuk beberapa minit. Yang kedua, longgarkan pakaiannya. Yang ketiga, beri pengudaraan yang mencukupi.
Dan yang kelima, beri minuman suam sekiranya mangsa sudah pulih. Kes yang kedua ialah sekiranya mangsa sudah pengsan, rawatan kecemasan yang perlu dilakukan ialah yang pertama, baringkan mangsa dan letakkan bantal di kaki atau tinggikan kaki mangsa melebihi kepala mangsa. Yang kedua, longgarkan pakaian pesakit. Yang ketiga, jangan kerumuni pesakit dan beri pengudaraan. Yang keempat, letakkan ais yang dibungkus atas dahi mangsa sehingga pesakit sedar. Yang kelima, boleh juga menggunakan ubat bau sekiranya pesakit mengambil masa yang terlalu lama untuk sedar. Dan yang keenam, setelah sedar, biarkan pesakit berehat dan boleh diberi minuman suam. Itu adalah langkah-langkah yang boleh diberikan kepada mangsa yang sudah pengsan. Seterusnya adalah pertolongan cemas untuk mangsa yang mengalami asma. Yang pertama, apa yang perlu dibuat ialah kita dudukkan pesakit dengan bantuan dan lunjurkan tangan ke atas, ke depan di atas meja atau kerusi. Yang kedua, minta pesakit mengeluarkan penyedut Ventolin jika ada. Dan yang ketiga, sekiranya pesakit tiada penyedut Ventolin, ambil penyedut Ventolin di dalam peti kecemasan. Itu adalah langkah-langkah untuk mangsa yang mengalami asma. Seterusnya kita pergi kepada epilepsi atau sawan babi. Langkah-langkah pertolongan cemas yang boleh diberikan kepada mangsa iaitu yang pertama, tenangkan mangsa. Kalau boleh, suruh mangsa baring atau berehat. Yang kedua, jauhkan benda tajam dan pastikan tiada halangan pada laluan. Yang ketiga, letakkan sesuatu sebagai pengalas seperti tuala kecil yang digulung di dalam mulut mangsa untuk mengelakkan mangsa menggigit lidahnya sendiri. Yang kelima adalah longgarkan pakaian mangsa dan pujuk mangsa berehat dalam bilik yang tiada orang. Yang keenam, sentiasa awasi mangsa kerana dikuatiri mangsa diserang dengan epilepsi sekali lagi. Seterusnya, apabila mangsa telah pulih, bolehlah diberi minuman panas untuk melegakan mangsa. Sekiranya keadaan mangsa bertambah serius, kita perlu menghubungi pihak hospital atau paramedik. Seterusnya adalah pertolongan cemas untuk mangsa yang lemas. Langkah yang boleh kita lakukan adalah yang pertama, pastikan tiada apa-apa benda di dalam mulut mangsa, tiada kecederaan pada tengkuk mangsa sebelum memberi bantuan kecemasan. Bantuan mangsa perlu diberi bantuan pernafasan sekiranya mangsa tidak sedarkan diri dan tidak bernafas. Yang kedua adalah pernafasan dari mulut ke mulut, di mana kita perlu memeriksa mangsa untuk memastikan mangsa tidak bernafas. Kenapa mangsa tidak bernafas?
Okey, yang ketiga, kita perlu pastikan saluran pernafasan mangsa tidak tersumbat. Kita juga perlu bersihkan mulut mangsa. Dongakkan kepala ke belakang dengan perlahan dan angkat rahang ke atas. Okey, picit hidung, tarik nafas anda dan hembus dengan 4 kali hembusan sehingga rongga dada mangsa naik ke atas. Okey, seterusnya adalah dengar pernafasan pesakit dan periksa denyutan nadi pesakit di bahagian arteri karotik. Dan yang terakhir, sekiranya masih tiada denyutan nadi, teruskan memberi bantuan pernafasan setiap 5 saat sehingga pesakit pulih atau sehingga bantuan perubatan tiba. Okey, itu adalah langkah-langkah pertolongan cemas untuk mangsa yang lemas. Okey, itu saja untuk perkongsian pertolongan cemas dalam video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share kepada rakan-rakan sekiranya video ini bermanfaat untuk anda. Terima kasih daripada saya, iaitu Cikgu Ruzilawati. Jumpa lagi di lain video. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.